Negeri Johor yang terletak di selatan semenanjung Malaysia merupakan salah sebuah negeri yang maju di Malaysia. Sejajar dengan perkembangan ekonomi yang pesat dengan adanya rancangan pembangunan Iskandar Malaysia, negeri Johor dilihat akan menjadi salah sebuah negeri yang termaju di Malaysia. Namun demikian, kemajuan sesebuah negeri tersebut bergantung kepada hasil sumber tempatan, kedudukan, kestabilan ekonomi dan politik serta lain-lain. Dalam hal ini, pengekalan pengukuhan perkembangan dari sektor ekonomi, politik dan sosial menjadi aset paling penting dalam mengejar impian tersebut. Dalam hal ini, aspek arkeologi, sejarah, budaya, seni dan agama amat penting dijadikan pedoman, teladan dan tauladan sesebuah pemerintahan demi mencapai cita-cita tersebut. Ini kerana dengan adanya perhatian terhadap unsur-unsur yang disebutkan di atas, diharap pembangunan sebuah negeri yang ingin dikecapi itu berkembang maju dan dapat diimbangi dengan nilai jati diri sesebuah bangsa itu. Perkembangan penyelidikan arkeologi di Johor telah dijalankan hampir 150 tahun lalu. Pendekatan ilmu arkeologi harus diambil kira bagi melihat senario hubung kait aspek pemerintahan, budaya, adat resam, agama dan sebagainya dalam salah satu faktor yang dapat diperlihatkan kepada perkembangan pembangunan secara spiritual. Seterusnya adalah latar belakang sejarah dan lokasi penyelidikan arkeologi di Johor. Sumber data dan tumpuan kajian ini ialah kepada 4 tapak utama yang mewakili keseluruhan perbincangan mengenai arkeologi Kerajaan Melayu Johor Ringau Lingga dari abad 16 Masihi hingga 19 Masihi. Tapak arkeologi yang pertama terletak di Ulu Sungai Johor iaitu di Kota Sayong Pinang. Tapak kedua terletak bahagian tengah Sungai Johor iaitu di Kota Pancor. Tapak ketiga terletak di bahagian muara Sungai Johor iaitu di Kota Johor Lama dan tapak keempat di bahagian selatan Sungai Johor iaitu di Kota Bukit Canning atau Fort Canning Hill. Peninggalan arkeologi di Johor. Antara peninggalan warisan pemerintahan kerajaan ini ialah makam-makam diraja, kubu pertahanan, parit pertahanan, alat-alat senjata, wang ciling, tembikar dan sebagainya. Namun demikian, ini akan menumpukan terhadap peninggalan warisan Kerajaan Johor Riau Lingga melalui kaedah penyelidikan arkeologi yang dilakukan sebelum ini. Kota ataupun kubu pertahanan. Di Kota Sayong Pinang terdapat kawasan seluas lebih kurang 18 hektar kaya dengan peninggalan warisan Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga. Antaranya ialah kota ataupun kubu pertahanan. Namun demikian, pengesahan yang mengatakan bahawa di Kota Sayong Pinang ini terdapat sebuah kubu pertahanan atau kota lama sebelum ini masih berada di dalam keadaan samar-samar. Ini kerana di kawasan ini tidak terdapat sebarang kesan tembok kota yang jelas, walaupun kelihatan beberapa ketulan batu karang yang dikatakan pernah dijadikan sebagai tembok kota. Senjata. Alat-alat senjata seperti keris, lembing, tombak dan sebagainya sukar dijumpai semasa kajian gali cari arkeologi dilakukan di sepanjang tapak arkeologi di Sungai Johor. Menurut beberapa informasi dari Pekan Sayong Pinang, para penduduk di Felda Sungai Sayong ada menjumpai beberapa bilah keris yang dipercayai peninggalan zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Shah kedua pada tahun 1970-an. Ketika itu, kawasan Felda baru dibuka dan diterukai oleh penduduk dan semasa proses pembersihan hutan dan menanam pokok kelapa sawit, para penduduk ada menjumpai beberapa jenis artefak termasuklah alat senjata. Namun mereka agak takut untuk menunjukkan kepada pengkaji kerana takut dirampas dan diambil tindakan undang-undang. Tembikar. Hampir 95% daripada hasil penyelidikan gali cari arkeologi yang dilakukan di sepanjang lembah Sungai Johor menemukan jumpaan tembikar. Ini bermaksud setiap tapak kerajaan Melayu Johor Riau Lingga terdapatnya penemuan tembikar. Kebanyakan tembikar yang ditemui itu berkeadaan pecahan dan hanya sedikit saja yang ditemui dalam
keadaan lengkap. Terdapat pelbagai jenis warna corak hiasan, bentuk dan saiz tembikar dari pelbagai negara dari rantau ini dan juga dari Eropah atau dari China yang ditemui. Namun demikian, kebanyakan tembikar yang ditemui adalah berasal daripada negara China dari abad 15 hingga 19 Masehi. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif, didapati serpihan tembikar yang ditemui itu berasal dari negara Thailand, Indonesia, Vietnam, Khmer dan tempatan yang usia tembikar tersebut lebih awal dari abad 15 Masihi.